Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan pada diri kita dan keluarga kita, yang mudah-mudahan Allah berikan seterusnya sampai kita berjaya menjadi penuntut ilmu yang penuh mengikut arahan Allah dan Rasul dan berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar surah Al-Maidah dalam tafsir yang kita ambil daripada Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Sebelum tu insya-Allah mudah-mudahan dah makan semua, dah sarapan, ya. Dah kenyang. Itu bahaya tu, kok mengantuk pula. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung balik ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Wahai orang yang beriman, ingatlah
kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu satu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sahaja orang mukmin itu harus bertawakal. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkatkan di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta dengan kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sesungguhnya Allah akan menghapuskan dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, sentiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak mengkhianatimu. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai kepada orang yang berbuat baik. Okey, baik. Pada pelajaran yang lepas kita lihat Allah telah mengisytiharkan pada ayat yang ke-8 ke-9 tu, ya, Allah mengisytiharkan kepada orang yang beriman supaya bersifat adil, bersikap adil. Tak kira dengan siapa, dan kita dah terangkan sikap adil yang sebenar hatta pada anak-anak kita. Dalam satu hadis yang lain pernah Rasulullah mengatakan, kalau kita nak tengok anak kita tak macam tak ngamlah dengan kita, berkhianatlah dia, jangan berlaku adil dengan dia. Ya, anak-anak pun kena lakukan adil. Tapi bab kata kita terangkan betul adil tu kan, adil-adil yang perlu diberikan. Okey. Baik. Kemudian dalam ayat yang paling penting apabila kita melakukan kebaikan keadilan secara yang diarahkan oleh Allah, pada ayat 9 tu Allah telah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat, ya, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maksudnya Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa dia? Kita mengharapkan kita, ya. Disebutkan orang yang beriman. Bila sebut orang yang beriman, mesti beriman cara Rasulullah. Kita tidak ada pilihan dalam bab itu. Ya, kenapa Rasulullah yang mengetahui cara beriman kepada Allah ataupun beriman dalam rukun iman tu, hanya Rasulullah yang mengetahui. Kemudian disampaikan kepada para sahabat seperti mana Allah nak. Oleh kerana itu, bila kita berada dalam konteks beriman dalam rukun iman yang 6 perkara tu, jangan kita gunakan akal. Kerana dia iman. Iman memerlukan keyakinan, fakta, kepercayaan. Dan fakta mesti diambil melalui Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Kena perincikan. Kalau tak, kita akan lihat orang mengambil hadis juga, dia kata, tapi hadis palsu. Ya, hadis dhaif dalam bab iman tak boleh hadis dhaif. Ya, hadis palsu lagi lah. Dia mesti hadis sahih. Jadi macam kita tak tahu kan yang mana hadis sahih, hadis dhaif. Kena pula fadilat bulan Rajab tu, yang baru ni. Tu dia. Dah abad berpuluh-puluh kat kita, letih nak menjawab. Orang Perak kata jenuh nak menjawabnya. Ya. Pasal apa? Hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab semua dhaif atau palsu. Kan letih tu. Kita bagi orang yang mengetahui kaedah ni, alhamdulillah dia tahu hadis dhaif dah habis selesai. Yang orang awam yang tak faham ni, dalam minda dia apa salahnya amal soleh kan? Dia datang, itu yang jadi masalah. Dia dah set itu termasuk amalan dia. Dah buat tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun pun. Tiba-tiba datang Ustaz Fadil kata tak boleh, bukan sahih. Kan letih tu. Kita pun letih. Kan?
Tapi tak apa. Yang penting kita sampaikan. Dalam bab ini kita bagi seorang yang memegang amanah terpaksa sampaikan, dan cuma kita tak keraskanlah. Ya. Masing-masing faham dan itu terpulang masing-masing, kerana kita akan dihisapkan depan Allah. Ya, kalau macam saya menutup mulut dalam bab ini, dah orang bertanya. Kalau tak bertanya, kita diam je. Kita tak bercakap. Kecuali dalam isu-isu tertentu kita bercakap lah. Tapi bila dah bertanya, kita terpaksa cakap. Ya, cakap betul, cara yang baik, dan kita bagikan fakta-fakta. Dan alhamdulillah beberapa ya bekas mufti wilayah, misalan Datuk Seri, Datuk Zulkifli pun ada menceritakan, alhamdulillah bila hantar macam tu, baru dia boleh terima kan. Okeylah. Al-muhim, kita katakan begitu sekali. Kita amat berhati-hati, kerana bila kita sebut beriman kepada Allah, mesti mengikut cara Rasulullah. Tak ada pilihan. Kerana soalan yang pertama akan ditanya dalam kubur berkaitan dengan Man Rabbuka. Pertanyaan tu clear. Okey? Macam mana kita hafal dalam buku Al-Quran dan hadis? Begitulah yang akan keluar. Tiba-tiba kita guna pandangan falsafah dalam bab ini. Agak-agak macam mana tu? Sedangkan jawapan mesti mengikut apa yang Allah dan Rasul arahkan, Quran dan As-Sunnah. Tiba-tiba kita ikut falsafah. Ya, maaf kata, kita ikut falsafah seperti sifat 20, sifat 13 bagi Al-Maturidi. Macam mana agaknya? Ya. Kena hafal dua-dua lah ustaz. Takut ni jawab kan. Tak perlu. Beriman cara Rasulullah, berimanlah. Ya, itu jawapan dia. Kalau sekadar sifat 20, saya pun hafal siap bernasyid macam Rehan juga kan. Ya, sebelum Rehan nasyid, saya dah bernasyid dah. Ya, memang kecil-kecil dulu belajar benda tu. Tetapi bila kita faham, kita melihat bahawa ianya merupakan satu perkara yang cara beriman yang tak berlaku pada 3 kurun yang terbaik. Zaman Rasulullah tak berlaku, zaman tabi'in tak berlaku, dan zaman tabi'in tak berlaku. Kerana Abu Hasan Asy'ari itu lahir pada tahun 240, wafat Imam Syafi'i 260 lebih kurang. 260 Hijrah. Berarti Imam Syafi'i telah wafat lebih kurang 40 tahun lepas tu baru muncul dia. Ya. Jadi ini di antara perkara yang menakutkan sebenarnya. Beriman kepada Allah kita dah bermasalah. Beriman hari akhirat pun bermasalah. Beriman dengan malaikat pun bermasalah. Ini banyaknya masalah kita dalam bab-bab beriman. Ya. Dalam bab-bab beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, cubalah teliti. Alhamdulillah, kita doa yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Yayasan Taklim dan juga kelas-kelas sunnah di mana-mana, supaya membawa mesej yang betul, membantu ummah untuk memahamkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlan wa sahlan. Baik. Jadi ini di antara perkara yang penting. Okey? Dalam ayat ni Allah mengatakan wa'adallahu allazina amanu. Allah menjanjikan. Allah bila dia janji, dia takkan langgar janji dia. Tak seperti kita. Dan bila Allah mengatakan dia berjanji kepada orang yang beriman, cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis cerita, tutup. Wa amilus salihat, orang yang beramal dengan amalan soleh. Amalan-amalan yang khususiyah, yang memerlukan ittiba'ur Rasul, mengikut cara sebiji cara Rasul, kena ikut. Seperti solat, ya, mesti ikut cara dia. Ya, seperti apa lagi? Haji, mesti ikut bentuk-bentuk cara dia. Dia tak boleh kita ikut sukaku, tak boleh. Kerana itu adalah amalan soleh. Kenapa? Yang dikatakan amalan soleh itu ialah pertama, ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, ittiba' Rasul, mengikut Rasulullah. Ya. Benda ni difaham, ya, benda ni faham. Seorang yang bekerja dengan syarikat pun mesti ikut arahan syarikat, dan kedua mesti mengikut, ya, mengikut apa yang telah digariskan. Kalau nak jadi chef pun kena ikut. Ya, bukan main masak ikut suka aku lah tom yum aku kan. Tak boleh, mesti ikut. Kalau takkan jadi secret recipe. Orang minat secret recipe itu. Tak, memang kalau kita ubah je, semua tu dia takkan jadi. Okey, begitu juga agama kita.
Walillahi masalul a'la, bagi Allah adalah contoh yang terbaik, mesti ikut dia. Subhanallah, saya tak faham bagaimana seorang itu menyebutkan kalimah Allah, dia tidak merasa kehebatan Allah itu, ya, keagungan Allah yang mesti diikut prosedur yang ditetapkan ataupun ketetapan yang ditetapkan. Bagaimana jika dia dulu berada di zaman raja-raja yang zalim misalnya, cukup Raja Genghis Khan pun dah cukup dah, ya, kalau tak mati dia tak ikut arahan, kan, habis dia, kan, macam Presiden Korea Utara, kan, katanya ganas tu, ya, orang pun bertepuk kadang-kadang tak ikhlas pun, terpaksa tepuk, ya, senyum ketawa, terpaksa ketawa, nak menceritakan itu baru pemimpin yang begitu. Dan Allah Maha Agung, ya, lebih perlu kita ikut, ya, buat kerana dia, kerana janji-janji dia cukup cantik. Baik, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat, Allah telah menjanji orang yang beriman dan beramal soleh, ya, kepada mereka maghfiratun, pengampunan. Maghfiratun, pengampunan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bacakan ayat ini, bahawa kefahaman saya bila disebutkan maghfiratun, Allah akan ampunkan dosa kita yang sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Dahsyat. Ya, pengampunan Allah bukan sebarangan. Cuma nak kita datang je. Macam mana kita datang? Duduk sikit, termenung sikit, astagfirullah. Ingat balik dosa-dosa kita. Ya, pergi, datang. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, yang disebutkan dalam hadis, apabila hamba-hamba ini datang kepada Allah, ya ibadi, hadis kursi. Hadis kursi adalah lafaz yang Allah sebut, Rasulullah sebutkan dengan perkataan qala Allah. Allah telah berfirman. Okay. Ya ibadi, wahai hambaku, jika kamu datang dengan dosa sebanyak langit dan bumi, dalam riwayat sehingga sampai ke kaki langit, berarti besar dosa kita ni kalau dah sampai ke kaki langit. Ya, boleh tergambar. Saya sampai tak boleh nak gambar pasal teringat bumi yang bulat tu kat mana kaki langit tu, kan? Di bawah langit pertama tu pun kita lihat berjuta-juta, berbilion-bilion galaksi, kan? Di mana kaki langit tu? Tapi kita datang dengan dosa sebanyak itu, apa Allah katakan? Dan kamu datang memohon keampunan kepadaku, aku akan ampunkan kamu, aku tak peduli. Subhanallah. Allahu Akbar. Tu dia Tuhan kita. Saya beriman dengan Allah. Ya, itulah Tuhan kita. Kita datang, bawalah dosa banyak mana sekalipun. Cukup, yang lepas tu dah lepas. Ya, zaman-zaman kita yang lalu tu dah lepas. Maka kita datang minta kepada Allah, ya Allah ampunkan aku. Allah akan ampunkan ke dosa-dosa kita. Dia tak peduli. Itu Tuhan kita. Kalau kita nak kenal Tuhan kita, itulah Tuhan kita, yang bersedia untuk mengampunkan kita bila-bila masa. Cuma datang je. Jadi insyaAllah, ya. Jadi Allah menjanjikan, kenapa? Bila dia bagikan pengampunan dosa-dosa kita, itu pasal diarahkan apa juga dosa yang kita buat kabair, dosa-dosa besar, ya. Maka rahsiakan. Cukup kita dengan Allah. Cukup kita dengan Allah. Mengadu je kepada Allah. Jangan bercerita pada kawan-kawan. Kawan-kawan waktu baik, alhamdulillah. Bila dah tak baik, ya, lain pula politik dia, lagi dibuka, kan? Nauzubillah. Jadi lebih baik kita mengadu kepada Allah. Allah akan ampunkan dan tutup mulut, rahsiakan antara kita dengan Allah. Datanglah, ya tuan-tuan dan puan, datang. Terutamanya 1/3 akhir malam tu. Cukup waktu munajat yang paling cantik, paling baiklah yang kita katakan. Kenapa waktu tu sunyi sepi, kalau ada cucu-cucu pun tak menangis dah, kan, dah tidur. Okey. Baik. Allah katakan lahum maghfiratun wa ajrun azim, dan diberikan kepada kita pahala yang besar, yakni syurga. Kerana orang yang akan masuk syurga, dia tak boleh ada dosa. Tu syarat dia. Walaupun sikit, tak boleh ada. Jadi oleh kerana tu kita mengharapkan pengampunan dari Allah. Beruntunglah, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, beruntunglah seseorang itu dibukakan di mahsyar, di mana bila dibukakan di mahsyar nanti kitab-kitab dia terdapat banyak istighfar. Ya, istighfar bukan semestinya di atas tikar sejadah. Istighfar, ingat dia, astagfirullah, cukup dah, cantik. Ya, dalam kereta pun boleh, dekat mana-mana pun boleh.
Ya, sehingga kita nak masuk tandas pun kita, keluar tandas pun kita kata apa? Ghufranaka. Ya, pengampunan kepadamu ya Allah kami harapkan. Baik. Sekarang kita tengok ayat yang ke-10. Wallazina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Pertama, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ayat syurga tadi, bagaimana perasaan kita, ya? Hendaklah ada satu perasaan rindu dan dendam kita mengharapkan syurga Allah. Itu nama iman. Bila ada gerak jiwa kita begitu, itu nama iman. Dan begitu juga dalam bab ini, apabila Allah mengatakan adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Allah dah bagi tahu sifat-sifat penghuni neraka. Jangan kita jadikan kita di kalangan orang yang begini. Ya. Orang yang kafir, satu bab, orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat termasuk Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah, ya, itu semua tanda-tanda ayat-ayat Allah. Tidak boleh didustakan. Oleh kerana itu, apa yang perlu dalam bab ini, kita beriman dan menyerahkan diri kepada Allah. Kerana kalau kita dustakan, kita kafir kepada Allah, kita termasuk ashabul jahim, ahli neraka. Itu janji Allah. Jadi Allah dah terangkan perkara-perkara yang begini, terpulang kepada kita yang membuat pilihan. Pertama, bila kita membicarakan neraka, neraka bukan sebarangan. Siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka yang disebutkan oleh Rasulullah, seorang itu memakai kasut, ya, ahli neraka tu terus mengelegak sampai ke otak dia. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Itu paling ringan. Walaupun kita tak nafikan neraka itu ada kategori. Ya, neraka tu ada berapa tingkat neraka? Berapa pintu? Okey, syurga berapa pintu? Waktu kita nak buat rumah tu kan, sebelum waktu kita kerja dululah, sekarang dah duduk rumah tu, kita tanya kat pemaju tu, okey, mana bentuk rumah? Okey, berapa pintu? Okey, kita tengok betul-betul. Okey, kita dah tahu. Lepas tu kita confirm nak ke tidak. Betul? Tahu tak berapa rumah, berapa pintu waktu tu? Tahu dah. Berapa luas dia, tahu dah. Tuan-tuan dan perempuan, kita nak masuk syurga. Tak tahu berapa pintu. Ada pintu belakang ke depan ke? Cepat. Berapa? 8. Ada lagi? 7. Okey. Baik. Dalam hadis yang sahih, syurga ada 8 pintu. Hafal terus hafal. Lepas ni tak jadi masalah. Berarti kalau kita ada pun neraka, syurga 8 pintu melalui hadis, ya. Ada pun neraka disebut dalam Al-Quran. Cuba sebentar. Okey, neraka buka surah Al-Hijr, surah yang ke-15. Juzuk ke-14, surah yang ke-15. Kita mulakan ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum.
Dan sesungguhnya Jahannam itu, yakni neraka Jahannam, benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Okey, dah. Okey, 7. Terus setkan dalam minda kita. Neraka ada 7 pintu. Dan dikaitkan juga 7 tingkat. Okey? Dan tingkat dia ke bawah. Tingkat ke bawah. Yang ni kita naik ke atas kan? Ada satu tingkat tu ke bawah. Dekat hotel hotel Genting tu. Apa nama hotel? Awana ke apa? Sekali tu saya pergi. Masuk-masuk tingkat tu ke bawah. Dia kata 7 ke apa. Macam neraka pula aku ni. Okey, tingkat dia ke bawah. Ada pun syurga 8 tingkat. Dan tingkat dia ke atas. Kemuncak tingkat dia menjadi perbahasan. Dalam hadis mengatakan ada 100 tingkat. Bagaimana saya beriman? Saya tak nak fikir apa berimannya. Okey, 100 tingkat. Ini melalui hadis yang jelas. Cuma beberapa tingkat dalam 100 tu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi dikaitkan dengan Al-Quran. Apabila kita berada di syurga nanti, di akhirat nanti, dikatakan, ya irqi, bacalah Quran seperti mana kamu baca di dunia. Ya, bacalah Quran seperti mana kamu baca di dunia. Jadi kita kena baca sedap-sedap lah. Bukan sedap-sedap macam mana. Suara kita setengah sedap dan setengah tu memang tak sedap kan. Lagu kan anak tak nak tidur. Kenapa? Anak tu suara mak tak sedap kan. Ini tak sedap. Okey. Tapi kita baca dengan tajwid, dengan betul-betul. Ya. Kerana apa? Dikatakan kepada dia, rattil. Ya. Bacalah seperti mana kamu baca di dunia. Lalu kita baca. Bila kita baca, kita terhenti. Dikatakan irqi, tambahkan, naikkan bacaan kamu. Lalu kita cuba lagi, terhenti juga. Ya, seolah-olah mengisyaratkan bahawa apa yang pernah kita baca di dunia dahulu. Ya, kalau tak pernah khatam tu bermasalah tu. Cuba khatamkan. Kenapa? Dikatakan irqi, naikkan. Akhirnya orang ni tak mampu naik. Maka dikatakan kepadanya, disitulah tempat ataupun tingkat syurga kamu. Kan menarik tu. Ya, berarti kalau kita tak pernah khatam tu agak rugilah. Ya, cuba khatamkan, ya, cuba baca dengan sebaik-baik yang mungkin, dan yang paling penting berimanlah. Jadi syurga mempunyai 100 tingkat, dan ada pendapat daripada ayat itu bahawa kalau ayat Quran tu yang dikatakan berapa ribu, ya, ada pun 6,000 natuna, itu tak berapa tepat, ya. Maka tingkatan-tingkatan itu ada di dalam siri pembacaan Quran kita. Wallahu a'lam. Pendapat tu pun menarik lah bagi saya. Tapi yang penting, confirm 100 tu dah confirm. Dan jarak antara satu syurga dengan satu syurga, tingkat syurga dengan tingkat syurga yang satu lagi, adalah di antara yang Rasulullah melihat ke atas bintang sana. Inilah di antara jarak syurga dengan syurga tingkat syurga yang satu lagi. Tinggi lah, jauh. Ya. Dan mudah-mudahan kita dapat masuk syurga yang tertinggi bersama keluarga kita. Penting sangat tuan-tuan dan puan, sama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung balik. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka. Confirm. Dalam bentuk ayat ini, mereka ini adalah penghuni neraka yang kekal abadi. Okey. Kita membicarakan macam mana boleh jadi kekal abadi. Ya, kekal duduk dalam syurga, kekal duduk dalam neraka kekal. Dalam siri perjalanan kita di kehidupan kita di alam roh sampai sekarang ni, sebenarnya diri kita ni ada satu benda yang saya tertariklah dalam bab-bab ini. Teknologi di sisi Allah Maha Dahsyat. Diri kita ni sebenarnya permulaan kejadian kosong. Yang iblis datang, dia tengok, dia cek tubuh badan Adam ni tak ada apa-apa, dia kata. Manusia ni tak ada apa-apa, kosong. Yang ni tak mampu, tak mempunyai kekuatan. Kita pun beli komputer, kosong, betul tak? Okey, sekarang apa kita nak letakkan dalam dia?
atas permintaan Microsoft, apa yang kita nak letakkan, Windows, apa-apa jugalah, kan? Maka kita downloadkan. Betul? Dan begitulah tubuh badan kita. Ya, asalnya kosong, lalu dimasukkan beberapa perkara seperti yang disebutkan marah, sayang, benci, apa semua tu dimasukkan. Okey? Kemudian dimasukkan ada beberapa program yang agak menarik berkaitan dengan roh kita. Itu menarik tu. Dan kematian. Kematian satu program, ya. Kematian tu satu program disampingkan dengan roh kita. Okey, dimasukkan dalam tubuh badan kita. Maka kematian tu ada bersama roh kita ni, yang di dalam kita ni lah. Okey, maka dia hiduplah sampai satu tahap, cuma ditetapkan roh kita punya tempoh tu. Okey, maka bila kita dicabut nyawa, roh kita tu dicabut, program tu roh kita tu dicabut, maka kematian tu yang ada bersama roh tu, dia pun dicabut sama. Berarti bila ditarik, kita mati. Kematian tu menyebabkan kita ni dah tak ada dah. Kematian tu bersama dengan roh kita di alam lain, ya, di alam barzah sana, dan dibawa sampai ke alam akhirat. Kita dibangunkan dalam bentuk yang lain, bukan tubuh badan kita yang ada sekarang, bentuk yang lain yang dikatakan berbentuk Adam alaihissalam. Di sana program roh kita, apa semua tu, ya, kematian tu bersama-sama lagi. Okey. Cuma sampai satu tahap yang dikatakan masuklah syurga, mudah-mudahan kita masuk syurga, kan? Amin. Ya. Maka ahli syurga beberapa program dibuangkan. Misalan, perasaan marah tak ada dah, dibuang. Perasaan apa lagi? Hasad, dengki tak ada. Lagi? Siapa kata cemburu tu? Okey, cemburu, betul. Kenapa? Kalau tak, bidadari kena kejar. Ya. Okey, betul, cemburu hilang. Nampak tak macam mana program tu di-delete-kan, dihilangkan. Zoom. Kerana Rasulullah menceritakan, tak ada marah, tak ada apa. Dan kekotoran, apa bentuk-bentuk kekotoran dihilangkan. Ya, dihilangkan. Tidak ada buang air, hatta kahak pun tidak ada di sana. Begitu dahsyat, ya. Okey, settle. Dah selesai dah. Sekarang kematian tu masih ada. Berarti ahli syurga boleh mati, ahli neraka pun boleh mati. Tetapi Allah jadikan program itu untuk dihapuskan. Maka dalam hadis tu menceritakan, maka dibawalah, malaikat membawa kematian itu di antara ahli syurga dan ahli neraka. Maksudnya dah semua ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Walaupun iman seorang tu sebesar zarah, ya, ada dalam neraka, dikeluarkan. Ya, kemuncak, ya, bila ayat Quran menceritakan Allah keluar kelompok Islam tu, dia tak ada apa-apa, budak lok-lak, nakal apa semua, ya, hanya ada iman je, ya. Alhamdulillah ada iman tu, penyelamat je. Orang kafir waktu tu melihat, alangkah baik jika aku mengucap pun cukup dah, kan. Beriman macam itu pun dah cukup, walaupun aku nakal, jahat ke apa. Macam itu sekali mereka bercita-cita. Dalam surah Al-Hijr Allah ceritakan, bila dia tengok Allah keluarkan kelompok ini, ya, dengan begitu banyak sekali, ya, mereka bercita-cita, alangkah baiknya aku di dunia ni aku beriman, cukuplah walaupun aku nakal. Okey, tak apa. Kemudian, ya, malaikat tu membawa bentuk seperti seekor kambing, seperti, ya. Lalu dia mengatakan, wahai, dia panggil, sorry, terima kasih. Wahai ahli syurga. Ahli syurga pun terdengar terkejut lah, kan. Terkejut, apa hal ni? Jadi suspend tu ada. Itu je, dalam syurga waktu itu orang ahli syurga merasa terkejut sikit. Lepas tu dia panggil, wahai ahli neraka. Mereka pun terkejut juga, tapi terkejut dalam bentuk excited. Kenapa? Mungkin Allah nak ampunkan mereka, nak dimasukkan ke syurga. Okey. Lalu diangkatkan benda tu, lalu ditanya, tahukah kamu apakah ini? Kedua-dua jawab, tahu. Ini kelebihan di mahsyar. Oleh kerana itu, tuan-tuan, di akhirat kelak, kita kena faham, bila kita berada di sana, apa ya, satu benda yang tak pernah kita ketahui, tiba-tiba automatik kita tahu. Ya. Satu benda, itu pasal kita memerlukan fakta dan dalil. Ya, kenapa? Bila di sana, walaupun hari ini kita berbahasa semua berbeza-beza, kan.
Ya, dengan bahasa Tamilnya, India, Arabnya, Englishnya, Fransnya, semuanya bila sampai sana bahasa apa? Ha? Wallahu a'lam. Yang sahih wallahu a'lam. Tak ada siapa yang tahu, bukan bahasa Arab. Kedudukan hadis itu dhaif. Ya, yang mengatakan bahasa Arab. Tak tahu, siapa pun tak tahu, tetapi ia akan difahami oleh semua kita. Ya, semua kita memahami. Okey, ditunjukkan apakah ini? Lalu kedua-dua mengatakan kematian. Jadi mereka tahu itu kematian. Ya, kita akan tahu itu kematian. Lalu dia direbahkan kematian, dia ambil pisau lalu dipotong tengkuknya, disembelih, ya. Maka mati. Kematian mati. Bila kematian mati, lalu dikatakan, wahai penduduk syurga, duduklah kamu bersenang lenanglah tanpa mati-mati. Dan dikatakan kepada penghuni neraka, kamu diazab, wahai penghuni neraka, duduklah kamu dalam itu diazab tanpa mati-mati. Itu yang dikatakan kekal abadi. Kematian telah dihancurkan. Okey. Jadi perkara ini adalah perkara keimanan, tapi programnya itu agak menarik bagi saya, satu program yang teknologi terlalu tinggi di sisi Allah. Allah buat kita ni. Okey. Jadi bila kematian dah berada, dah tidak ada, maka ahli syurga duduk di dalam syurga khalidina fiha abada. Kekallah untuk selama-lamanya, dan neraka, ahli neraka pun duduk di dalamnya khalidina fiha abada. Okey. Dan itu biarkan urusan Allah, jangan kita masuk campur lah, kan, dalam bab-bab yang begini. Baik. Okey, kenal ahli syurga. Kemudian Allah menceritakan satu perkara yang menarik, yang perkara yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumin an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu satu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dan dari kamu, dan takut bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sahajalah orang mukmin itu harus bertawakal. Okey, berkaitan ini ulama-ulama tafsir menyatakan ada beberapa perkara yang mana dikaitkan dengan kisah pertama antara sewaktu Rasulullah SAW dia bersinggah, waktu dia balik dalam siri peperangan, dia pun singgah ke satu tempat di sebatang pohon, ya, sebatang pohon untuk berehatlah, penat kan. Maka para sahabat duduk jauh daripada Rasulullah, dan Rasulullah duduk di sebatang pohon, dia sangkutkan pedang dia. Maka dia pun duduk sampai tertidur. Bila tertidur tu, dia tak tahu, ialah dia pun manusia biasa, dia tak tahu apa yang berlaku, ya. Maka tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang yang sedang menghunus pedang pada dia. Ya. Okey, kita lihat di sini di antara kisah yang dikaitkan oleh Imam Ibn Katsir, ya. Abdul Razak meriwayatkan dari Jabir bahawa Nabi singgah suatu tempat sementara orang berpecah mencari pohon untuk berteduh, dan beliau menggantungkan senjatanya pada pohon. Datanglah seorang badui mengambil pedang Rasulullah lalu menghunuskan. Kemudian ia mendatang Nabi seraya mengatakan, siapakah yang akan menghalangimu dari diriku? Baginda menjawab, Allah. Ya. Lalu orang badui itu mengatakan kembali 2 dan 3, siapakah yang menghalangi dariku? Nabi menjawab, Allah. Orang badui itu memasukkan kembali pedang wadahnya. Okey. Di sini maksud dalam kisah ini salah satu riwayat, dan di dalam riwayat yang lain lebih menarik cerita dia. Apabila Rasulullah dah sangkut, dia pun rehatlah, bersandar, terbaring, tertidur. Maka tiba-tiba dia terasa pedang kat tengkuk dia, lalu dia buka mata, lalu seorang badui ni ialah Arab, orang asli Arab. Itu dia badui, ya, orang asli Arab yang disebut dalam Quran beberapa.
tempat, ya. Kenapa bila disebutkan asyadun nifaq, orang Badui ini asyadun nifaq, dikatakan terlampau keras nifaq dia, munafik dia, ya. Badui, nak tahu Badui itulah dia. Okey, ingat ya, jangan diolah-olah nanti ada orang nama macam tu dia. Tak, dia Badui, orang asli. Pasal kami macam saya ni ada sekolah tu, kita dulu ambil anak orang asli, kan. Dan kita ada program pergi ke perkampungan orang asli di di dekat dengan Cameron Island tu. Ya, kita buat program sekali tu, agak menarik. Dia pun sukalah kita. Datang jumpa ustaz. Ya, apa khabar? Okey, khabar baik. Saya ni dah Islam 3 kali. Ui, terkejut kita kan. Islam 3 kali. Kita tanya, tapi dia sebut saya Islam 3 kali. Lepas tu okey, tak apa. Kita diam, kita dengar. Okey, simak. Tak apa, dia pun belah tu. Kita jumpalah beberapa orang lain. Apa dia maksud Islam 3 kali? Oh, ustaz. Mereka ni, ini memang sifat orang Badui, ya, orang asli. Mereka mengikut siapa yang bawa harta ataupun bawa benda lah pada mereka. Okey. Kalau orang Kristian datang, mereka ikut agama Kristian. Kan Kristian missionary dia bawa barang banyak. Dia pun ikutlah. Kemudian dah lama tak ada, datang orang Islam, dia pun masuk Islam. Ya. Lepas tu orang Islam pun tak muncul-muncul, orang Kristian datang, mereka masuk Kristian balik. Oh, macam itu kata. Kita itulah Islam daripada kecil sampai ketua, kan. Dia tak ada 3 kali. Okey, itu memang tabiat Badui. Dia orang asli. Keislaman dia mengikut mengikut pemberian yang orang bagi. Dan itu pasal kenapa dalam bab-bab ni menguruskan orang asli agak memang berat sikit, ya, kerana berkaitan dengan harta. Ya, tapi waktu kami handle tu budak, mak saya mengajar kawasan tu, seorang tu masya-Allah dia boleh iltizam. Habis anak 3 orang perempuan dia hantar dengan kita. Ya, seorang tu dah hafizah, kita bawa ke Mesir terus belajar apa semua. Ya, tapi mula-mula tu, ya, dia makan tu. Apa kamu buat kat situ? Dia tengah main narang tau. Main narang dia tu. Kenapa? Tengok hitam sikit mulut dia. Dia makan narang tu. Kenapa kamu makan? Nak makan nasi narang? Nak? Kita nak ugut-ugut macam tu kan. Rupanya, lepas tu tanya kakak dia, atuk dia. Kalau atuk dia merokok, dia letak tu, dia makan lah. Dia punya debu tu kan. Oh, budak ni kata. Kan, okey. Itu di antara perangai dia lah. Nama pun susah. Nama jenis apa, memang susah. Ya. Saya pun tak erti nak sebut. Cuma saya panggil, kami tukar nama dia di sana. Okey, yang tu Ruqayyah, yang seorang lagi Khadijah, seorang lagi Saudah. Senang cerita. Kalau nak panggil Fuji Hastuti apa, Allah susahnya. Kan kita panggil nama tu. Alhamdulillah. Ya, yang seorang tu dah kerja dengan Jakim apa. Baik. Ala kulli hal nak menceritakan bahawa orang Badui begitu tabiat dia. Dan ini pula Badui di Tanah Mekah. Allah ceritakan dalam Quran ada beberapa tempat, ya, menceritakan perangai dia. Baik. Dalam kisah ni apabila Badui itu menghunus pedang dia kepada Rasulullah, lalu dia kata, siapa yang akan menyelamatkan kamu dari aku? Lalu dalam riwayat yang pertama, yang kedua ni dia menceritakan, lalu Rasulullah terus menjawab, Allah. Confident. Memang itulah Allah yang menyelamat. Lelaki ni, Badui ni, bila dengar kalimah Allah terus gegar tangan dia. Ya, terketar. Perasaan takut tu muncul. Ya, ini kalimah Allah yang bila disebut dengan cara yang betul, ya, perasaan tu ada lain. Kena pula kita beriman dengan Allah dengan cara yang betul. Terus mengetang-ngetuk terlepas. Lalu Rasulullah ambil pedang. Ya, pedang tu dan dihunuskan balik kepada lelaki ni yang terduduk waktu tu. Lalu dikatakan, siapa yang boleh menyelamatkan kamu dari pedang aku? Lalu dikatakan, kamu. Dia tak kenal Allah. Kamu, kata. Okey, lepas tu Rasulullah panggil para sahabat. Dalam hadis ni bertembung dalam kata Rasulullah panggil para sahabat, kemudian dia menceritakan kepada para sahabat tentang kisah Badui ni. Terdapat dalam hadis sahih, ya, kisah ni. Jadi bila Rasulullah SAW buat begitu, mengisyaratkan, tapi Rasulullah tak hukumlah Badui ni, dibebaskan. Ya, okey, dibebaskan. Kemudian dalam riwayat yang lain, okey, ini agak menarik riwayat ni.
Muhammad Ibn Ishaq bin Yasir, Mujahid, Ikramah dan banyak yang lain menyebutkan bahawa ayat ini diturunkan perihal Bani Nadir. Ya, Bani Nadir ini adalah Yahudi di Madinah. Kalau kita nak tahu bahawa Yahudi datang ke Madinah tu dah lama dah, beratus tahun, sedangkan bukan tempat dia. Kenapa dia datang? Ya, kenapa dia datang? Ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraiza, ada 3-4 ya yang datang tu. Kerana dalam kitab Taurat menceritakan Nabi di akhir zaman akan muncul di kawasan yang begitu. Dan mereka tahu, mereka study kawasan tu, itu adalah Yathrib ataupun Madinah kita sebut sekarang, yang terletak di antara dua bukit dan kawasan tu penuh dengan pohon tamar. Ingat ya, Yahudi bukan sebarang orang. Memang otak-otak mereka genius, cerdik. Mereka boleh study benda tu dan mereka datang ke Madinah. Kerana apa? Kenapa? Dengan harapan mereka, kerana mereka dah tahu banyak anak-anak cucu mereka itu adalah para nabi. Dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman ini adalah dari keturunan mereka. Itu puncanya. Dari keturunan mereka, bila keturunan mereka, mereka sukalah. Mereka akan berbangga-bangga. Itu cara mereka. Mereka akan berbangga-bangga. Ya, keturunan Nabi akhir zaman itu adalah keturunan mereka. Bahkan orang-orang yang setia pada Nabi akhir zaman ini telah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Allah ceritakan kisah ini dalam surah Muhammad. Ya, diceritakan bahawa Rasulullah ini telah disebut dalam kitab Taurat dan Injil bersama dengan pengikut-pengikut setia dia. Oleh kerana itu mereka nak jadikan mereka di antara orang yang bersama dengan Nabi akhir zaman. Menarik ya. Sedangkan dia duduk di Palestin, kenapa sibuk-sibuk nak datang Madinah? Itu kes dia. Beratus tahun dia datang kerana nak jadi pengikut Muhammad asalnya. Dan mengharapkan yang lahir itu adalah anak dari keturunan dia. Tapi dia tersilap. Kenapa? Kemunculan Nabi ini bukan dalam bentuk kelahiran. Rasulullah tidak dilahirkan di Madinah, tetapi kemunculan dia dalam bentuk hijrah. Itu yang menyebabkan mereka marah sangat kepada Rasulullah kerana bukan dari keturunan Yahudi. Okey, lalu riwayat ini menceritakan ya, ketika mereka dalam Muhammad Ibn Ishaq, Mujahid dan Ikramah, banyak yang lain menyebutkan bahawa ayat ini diturun perihal Bani Nadir ketika mereka hendak menjatuhkan batu kepada Rasulullah SAW. Tak kala beliau datang kepada mereka untuk meminta berkenaan dengan diah 2 orang Bani Amir, mereka menyerahkan tugas tersebut kepada Amr ibn Jahshi ibn Ka'ab. Lalu mereka menyuruh jika Nabi duduk di bawah dinding dan mereka berkumpul dekatnya, agar lelaki itu menjatuhkan batu dari atas kepalanya. Ya, mereka pakat, okey, kalau nanti kita akan bertemu dengan Muhammad, mereka tak sebut Rasulullah ya. Orang Yahudi sana tak sebut Rasulullah. Kita bertemu dengan Muhammad, okey, kita berkumpul dekat situ. Pasal apa? Rasulullah datang adalah urusan dia. Dia ni urusan apa? Urusan pembunuhan. Ya, pembunuhan, lepas tu kematian yang adakah sebab sengaja atau tak sengaja, adalah di kes-kes dia ni. Kalau ikutkan berapa hukum dia? 100 ekor unta. Banyak tu, 100 ekor unta. Saya pasal waktu saya duduk di satu badan di Pakistan dulu, ya, orang terlanggar di Dubai. Ya, orang tu terlanggar di Dubai, maka pihak Darubir ni nak agihkan bawa dia lah 100 ekor unta. Berapa nilai? Wallah, banyaknya. Kalau dulu Pakistan, banyak. Subhanallah. Saya pasal ikut Tok Syekh ni pergi ambil duit kat bank, dalam bentuk dolar. Dia tukar tu hampir-hampir van tu kecil je, tapi hampir penuh di belakang tu. La ilaha illallah. Saya kata dia tutup biasa je. Ustaz, cepat sikit boleh? Takutlah. Pasal apa? Kita peminat cerita Hindustan dulu. Bayangkan cerita Hindustan kan, boleh agak dah apa yang akan berlaku. Kita ingat polis baik, polis yang jahat. Kan? Kita ingat orang yang bank tu baik, orang bank tu jahat. Belum tentu selamat. Saya kata, aduh, dia kata, cepat, okey, tak apa, kamu relax. Saya pun ikut dia sampai, adalah berapa. Lalu kami lalu di kawasan Sadar tu, ya.
Kawasan Sadar tu kami keluar, masuk sampai ke Taurik Road tu. Lepas tu baru dia cakap, Fadil, sebenarnya aku pun suspend. Aku pun takut. Tapi di sana tadilah, dah masuk kawasan ni aku dah tak takut. Jom kita makan burger tu. Kacau tu. Kata, cepatlah. Okey, makan-makan. Kami pun sampai di Gulshan Iqbal tu, di pejabat tu. Dia boleh letak duit macam tu saja dalam tu, bilik dia tu. Kami tak boleh tidur. Ada 2-3 orang tak boleh tidur. Crack je. Sudah. Inilah Hindustan ni cerita kan. Okey, tak apa. Lepas tu datanglah 3 hari tu, datang orang tu dari Peshawar sana, Panjab, bahagian Panjab atas bawah Peshawar, datang nak diserahkan keluarga si mati tu. Dia bawa beg plastik, beg jenis itu. Saya kata, la ilaha illallah, apalah kau orang ni kan. Orang kalau nampak benda macam ni, habis kamu disembelih. Kat sana tak masalah dalam pembunuhan kan, tak jadi masalah. Kita ajar dah, okey, pergi beli beg yang besar tu. Pasal yalah, bila tukar tu kan, convert duit tu jadi banyak. Dua beg dia bawa naik kereta api tu. Subhanallah, kita kata. Ala kulli hal nak cerita kan. Okey, itu dia. Maka mereka berpakat dengan Rasulullah, mereka pakat antara mereka, okey, bila kami duduk di situ, kami keliling Rasulullah, kamu ambil batu besar campak atas kepala Rasulullah. Tu dia, jahat. Siapa tu? Yahudi. Siapa dia? Yahudi. Nak buat pada siapa? Rasulullah, Nabi kita. Siapa dia? Nabi. Palestin ada apa-apa tak? Orang Palestin tak ada apa-apa. Kalau dengan Nabi dia boleh nak buat macam tu, dengan orang selain daripada Nabi tak ada apa-apa bagi mereka. Subhanallah. Itu pasal Allah katakan, yang mana Nabi mereka suka, mereka akan mereka tak buat apa-apa. Tapi yang mana Nabi mereka tak suka, sebahagian yang mereka bunuh. Ni dia kalau nak kenal orang Yahudi. Itu pasal kalau dia tak suka kita tu, dia bunuh. Kena pula dalam protokol Yahudi, dia mengatakan selain daripada Yahudi adalah Goyim. Goyim apa dia? Lembu. Habis dibunuh. Okey, jadi oleh kerana itu kita kena dah faham benda ni. Orang Yahudi dia tak kira siapa pun dia akan bunuh. Okey. Jadi dalam peristiwa itu Allah nak menceritakan, tiba-tiba Allah bagi wahyu kepada Rasulullah menceritakan hal ini, ya. Maka Rasulullah terselamat. Ya, ini di antara yang menarik yang mana Allah ceritakan dalam ayat ini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu, ya, dari perancangan konspirasi Yahudi. Oleh kerana itu dalam bab-bab ini yang paling penting kita dalam bab konspirasi ini, pertama beriman kepada Allah, serah kepada Allah, dan banyakkan ilmu kita dan berhati-hati. Semua tindakan kita kena berhati-hati. Jangan sampai disebabkan konspirasi kita pula takut, yang memanjang je takut, tak jadi. Ya, kita kena berhati-hati dan bergerak, terus bergerak, ya, supaya kita tidak tertipu dengan perangai Yahudi ni. Tapi yalah, benda tu mereka dah menguasai kan. Cuma kita menunggulah berapa dalam tragedi kiamat ni nanti, ya, peristiwa akhir zaman, tuan-tuan dan puan kena tengok di bahagian Timur Tengah. Ya, Timur Tengah tu memang peranan mereka nak menguasai apatah lagi bila Yahudi mengatakan apa dia kerajaan Yahudi Raya yang disebutkan tu, ya. Jadi kerajaan itu menggabungkan beberapa tempat tanah Timur Tengah tu, ya. Dia akan berlaku, wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Ya, cuma kita berhati-hati jelah dalam bab-bab yang begini. Sebenarnya macam program yang sekarang yang sebut apa, pakai kad, pakai ID, apa nama tu. Saya tahun 94 dah belajar di sana tentang konspirasi ni. Ya, kita dah agak. Kenapa dia menghadapi masalah selagi duit cash ada di tangan, dia nak duit nombor je yang ada pada tu. Itu memang di antara dia punya program lah. Ala kuliah nak buat macam mana. Dan macam KL KL pula, World Trade Center yang kena tu tahun 94 kami dah tahu dah benda tu. Tapi bagaimana perubahan politik dunia tu berubah, itu je yang kami tak dapat kesan. Jadi itu yang berlaku. Dan bila dah berlaku, wallahualam, kita serah je lah. Ya, serah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Baik. Jadi ayat ini berkaitan dengan dua peristiwa ini kalau disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir.
Pertama ialah berkaitan dengan lelaki Badui yang menghunus pedang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu Allah selamatkan Rasulullah. Dan yang kedua, percubaan bunuh Rasulullah. Ingat ya, percubaan bunuh oleh Yahudi kepada Rasulullah banyak kali percubaan, ya, berbagai-bagai, sehingga kan last orang Yahudi di antara yang cuba bunuh seorang perempuan, ya, dia berikan makanan daging kambing yang di mana dia letakkan racun dalamnya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW dia tak ketahui perkara yang gaib, melainkan Allah membantu dia. Ya, dah termakan sikit. Beberapa orang sahabat yang dah makan mati. Tapi Rasulullah tak terselamat. Maksudnya daging tu berbicara. Ya, lalu ditangkap perempuan Yahudi itu, ditanya, "Kenapa kamu buat macam tu?" Nak pastikan betulkah kamu Rasulullah. La ilaha illallah. Ya, ada macam tu. Nak pastikan. Dia kata kalau bukan Rasul, dia takkan selamat. Itu agak menarik. Ya, macam mana cara dia berfikir, ya? Cara dia berfikir tu dahsyat. Ya. Habis dia beriman ke? Wallahualam. Saya pun tak perasan dalam bab tu, tetapi dia dihukumkan kisah juga. Paling kurang 2 orang tu dah mati. Beberapa orang sahabat telah mati, maka dia dihukumkan mati. Okey. Dan ayat yang akhir itu mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Dan kita, hukum kita bertawakal tetap kepada Allah dan serah segala urusan. Apabila kita dah berusaha, maka serahkan segala-galanya kepada Allah. Itu amat penting, tawakal kepada Allah. Dengan tawakal dengan berusaha lah. Baik. Kemudian Allah menceritakan, ini di antara bab yang baru, yang mana kisah berkaitan dengan Bani Israel juga. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkatkan di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Okey, kenapa disebutkan Bani Israel? Okey. Israel itu adalah nama Yaqub. Yaqub ada 2 nama. Pertama Yaqub, yang kedua Israel. Masyhur. Jadi Nabi Ibrahim dia berkahwin dengan Sarah. Okey. Bila dia berkahwin dengan Sarah, tak dapat anak pada peringkat awal. Kemudian dia lalu dari satu kawasan yang mana raja itulah puncanya. Raja tu suka kepada isi-isi orang kan. Terus dia rampas apa semua. Tapi Nabi Ibrahim adalah berbicara, kita tinggalkan. Suatu dia cuba menghampiri Sarah, tak boleh. Dia kata 3 kali, akhirnya dia kata, kamu ni bukan manusia, kamu adalah jin kan. Dia serah balik ke Ibrahim. Bersamanya dia serah seorang wanita. Kedudukan wanita itu menjadi perbahasan. Pasal raja ni berbentuk zalim kan. Kadang-kadang dia tak suka daripada kaum kerabat dia, dia bagi je kan. Jadi dikatakan Hajar itu mempunyai kedudukan yang mulia sebenarnya.
Okey, maka diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai hadiah dia ataupun sebagai hamba dia. Lalu waktu itulah dalam dia ada Sarah dan dia ada Hajar, isteri dia yang kedua, yang dianggap isteri kedua atau memang isteri kedua lah. Maka di situ lahirnya Ismail. Okey, anak yang pertama. Dan menarik dalam kisah ni, waktu dia mendapat anak yang pertama tu Ismail, lalu Allah arahkan berhijrahkan. Ke siapa yang arahkan? Allah. Ke Sarah. Pasal saya waktu kecil-kecil dulu je, Sarah cemburu pada Hajar. Lalu Sarah kata, Abang Ibrahim, hantar aja jauh-jauh. Saya mula-mula saya dapat berita macam tu. Jadi waktu tu cerita tu kata, betul juga kan? Lalu Nabi Ibrahim membawa lah Hajar ke Mekah. Sebenarnya ceritanya bukan begitu. Yang membuktikan cerita itu apabila Hajar telah dibawa ke Mekah, ya, bila dibawa ke Mekah, disiapkan khemah dia, diletakkan makan minum dia. Lepas tu, waktu tu Ismail kecil lagi, baby kan. Maka Nabi Ibrahim pun kata ke Hajar, aku nak berangkat. Terkejut Hajar. Ya, wahai suamiku, kenapa kamu nak tinggal kami di sini kan? Nabi Ibrahim tak boleh nak cakap. Kenapa? Sedih. Kan? Sedih. Maka dia melangkah, Hajar pegang lagi kaki dia. Ya, dan tanya, wahai suamiku, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Kan? Syahdu kan. Orang baru dapat anak pertama terpaksa tinggalkan begitu. Kali ketiga dia pegang lagi. Waktu Nabi Ibrahim melangkah tu, dia pegang. Wahai Ibrahim, wahai suamiku, adakah ini arahan Allah? Tu cantik tu. Ya. Adakah ini arahan Allah? Lalu Nabi Ibrahim kata, ya, ini arahan Allah. Bila Hajar dengar tu, ya, wallahi Allah tidak akan biarkan kami. Itu syiar dia sampai hari ini. Ya, kat sa'i tu, air Zam-Zam tu adalah syiar Nabi Ibrahim dan Hajar. Ya, kesetiaan dia kepada Allah dan kefahaman dia kepada Allah. Ya. Kalau kita mula kata, apa Allah buat aku macam ni kan? Tak. Dia kata, Allah tidak akan biarkan aku, maksudnya tidak akan biarkan kami di sini. Begitu keadaan kita bila kita diuji, seharusnya kita kena cakap itu ada hikmah yang terkandung. Ya, penting sangat-sangat. Maka akhirnya alhamdulillah kita saksikan. Dan di situ yang membatalkan, orang kata bahawa Nabi Ibrahim ikut cakap Sarah queen control. Dia jadi macam itulah. Ya, dia bukan disebabkan Sarah yang arahkan, tetapi Allah yang arahkan. Okey. Maka duduklah Ibrahim di Mekah. Di situlah punca Nabi Ismail duduk di Mekah. Okey. Dia jadi musta'aradah. Dia asalnya bukan orang Arab, tapi dia jadi Arab disebabkan dia duduk di Mekah. Ada pun lepas tu, tak lama kemudian, ya, ada tempoh dia, saya tak ingat. Tetapi barulah muncul apa dia? Kisah waktu Nabi Lut nak dihancurkan, malaikat singgah tempat Nabi Ibrahim. Maka bila singgah tempat Nabi Ibrahim, dan tabiat Nabi Ibrahim melayan tetamu. Kita layan tetamu adalah daripada perbuatan Nabi Ibrahim. Dan tetapi dia layan tetamu dengan cara yang special. Ya, bila datang lelaki ni, dia tak kenal. Tetapi datang lelaki ni agak asing, dia terus layan, dia pergi ke belakang tu, dia ambil anak sapi, ya, anak lembu. Berarti kalau disebut dalam hadis tu, ayat tu cerita, dia ambil anak lembu. Kenapa? Nak layan tetamu dengan makanan yang terbaik. Macam kita kalau datang tu, siap kambing. Kambing bakarnya, kambing apa. Itu kalau jemput ustaz tu, tak payah jadi tamu tu, tiap-tiap hari boleh datang. Okey. Maka dia layan tu, tapi kalau orang Arab berebut nak makan, tapi malaikat kan dia tak sentuh lah. Di situ datang terkejut dia. Siapa kamu ni sebenar? Dia bagi tahu Sarah pun datang. Dengar dia, tengok dia daripada jauh kan. Bukanlah jauh sangat, yalah, kawasan dalam rumah dia. Tengok. Lalu berlaku persembangan. Lalu malaikat kata, kami adalah para malaikat. Terkejut Nabi Ibrahim. Kami datang nak membawa satu berita. Sarah ada kat tu, dengar je, dia tengok, dengar.
Sesungguhnya isteri kamu Sarah akan mengandung. Sarah kat belakang tu tepuk macam tu. Ya, pipi dia, aku akan mengandung. Aku dah tua mengandung. Tengok dalam Al-Quran. Ya, dia pukul pipi dia. Agak orang perempuan macam tu kan? Saya pun tak tahu. Tapi ayat Quran kata dia pukul pipi dia. Terkejut. Aku akan mengandung sampai dia terjerit sikit. Lalu malaikat kata, ya, kamu akan mengandung. Walaupun kamu tua, kamu akan mengandung. Ya, Alhamdulillah, waktu itulah dia mengandung. Tetapi bukan sekadar tu. Kamu akan mengandung dan anak kamu yang pertama, anak kamu yang akan lahir adalah namanya Ishak. Dan selepas Ishak, Yaqub. Diterus bagi tahu dah ada cucu dah. Ayat ini yang membatalkan hujah orang Yahudi mengatakan yang disembelih, yang Nabi Ibrahim nak sembelih tu adalah Ishak. Pasal apa? Dalam ayat Quran dah cerita Ishak, lepas Ishak Yaqub. Kan? Berarti dah tahu dah dia ada keturunan. Tapi Ismail dia tak diceritakan. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa Nabi Ismail itu adalah yang disembelihkan. Okey. Maka dah diceritakan Ishak Yaqub. Maka inilah keturunan. Maka Ishak diletakkan di Palestin, ya, Ismail di Mekah. Itu adalah negeri orang yang beriman mula-mula. Tapi datang Palestin, Yahudi dia claim dia punya. Kemudian bila dah Ishak, maka Nabi Ismail membina Kaabah. Ya, Allah turunkan dalam surah Baqarah tu ayat mana Allah arahkan Ibrahim dan Ismail dirikan Kaabah. Maka dibina Kaabah sebagai tempat peribadatan. Itu panjanglah kita ringkaskan. Selepas 40 tahun barulah Baitul Maqdis dibina. Masjidil Aqsa dibina. Ya, selepas 40 tahun pembinaan Kaabah. Maka hiduplah golongan ini di Nabi Ishak di Palestin, Nabi Ibrahim di Palestin. Tapi Nabi Ibrahim datanglah pergi balik ke Mekah. Ya. Kaabah dulu baru Masjidil Aqsa. 40 tahun selepas Kaabah dibina baru Masjidil Aqsa. Okey, kemudian setelah itu lahirnya Nabi Yaqub. Kita tahu kisah Nabi Yaqub ni, ya. Nabi Yaqub dia asalnya dia berkahwin macam kita juga kan, rapat-rapat kabilah apa semua tu. Maka Nabi Yaqub ni dikatakan dia suka kepada Rahil. Anak seorang ni nama dia Rahil. Ya, jangan ahli kitab lah dia kata Rahil. Saya ambil nama tu, ada letak anak saya seorang, Rahil. Okey. Kemudian dia pergi masuk meminang. Lepas masuk Minang, yelah, saya pun tak faham. Ini kisah orang dulu punya kisah je. Minang macam kita zaman sekarang, Minang lain, orang dulu lain. Zaman sekarang ni lagi lain kan cara dia. Okey, tiba-tiba dah jadi dah pula. Okey. Kemudian waktu tu si bapa ni kaedah orang dulu juga tak boleh langkah bendul rupanya. Ya. Rupa Rahil tu adik dia. Maka bila hari perkahwinan dikahwin, bukan Rahil, kakak dia yang dapat. Kan? Tapi dikatakan begitulah dalam kisah tu. Cerita Israiliyat boleh pakai, boleh tak pakai. Tapi akhirnya dia kahwinlah dengan ni, ya, perempuan isteri dia yang pertama ni. Maka dilahirkan dapat 10 orang anak. 10 orang anak. Laki semua, boy semua. Kan? Kemudian mati. Ya. Dan mas kahwin dia, orang dulu mas kahwin dia macam mana? Mas kahwin dia bukan 1000 serba satu. Ya. Bukan macam mas kahwin orang Malaysia, Jabatan Agama 300, 200, tak. Mas kahwin dia duduk bersama pak mentua buat kerja berapa tahun? 10 tahun? 10 tahun, 20 tahun. Letih kita kena macam tu ya. Tahu duduk berapa hari pun dah nak bergaduh anak menantu dengan mak mentua. Kan? Tapi itulah dalam Quran sebut, ya, pernikahan Musa dengan Safura, ya, 10 tahun. Asalnya 8 tahun. Okey, 8 tahun. Lepas tu dikatakan
Kalau kamu tambahkan 2 tahun lagi baik, jadi 10 tahun. Para Nabi akan ambil yang terbaik, 10 tahun. Okey, baik. Mati, maka dia kahwin second. Salin tika apa kata orang, dia kahwin adiknya Rahil, ya. Maka di situlah dapat Yusuf dengan Bunyamin. Okey, cukup 12 orang anak dia. Okey, 12 orang anak dia. Itu yang disebutkan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapa aku bermimpi aku melihat 11 bintang dan juga matahari dan bulan sujud kepadaku. Ya. Lalu bapa kata apa? Jangan cerita. Bapa dia tahu ini kisah besar ni. Okey. Maka itu dia. 11 orang anak ni. Okey, sekarang secara kasar kita dah tahu mula-mula mereka ni di Palestin. Okey? Bagaimana mereka boleh berada pada zaman Firaun di Mesir? Disebabkan waktu kemarau yang besar itu, yang mana mereka percubaan bunuh Nabi Yusuf tu kan. Ya, lalu Nabi Yusuf dibawa sampai menjadi sampai duduk dengan menteri dan akhirnya dia menjadi menteri di sana, menteri keuangan atau menteri ekonomi. Maka dia duduk di sana dan kemarau berlaku di seluruh tanah Arab tu. Mereka tak ada makanan dan kita tahu kisahnya. Di situlah bila dah akhir cerita tu Nabi Yusuf kata bawalah semua family kamu duduk di Mesir. Maka duduk lama ya, duduk di sana nak melahirkan beribu orang orang Israel, orang Yahudi, anak-anak Bani Israel tu di sana lama ya, sehingga menjadi kuli kepada Firaun. Itu dia. Di situlah mulanya. Berarti mereka duduk waktu peristiwa Nabi Yusuf membawa mereka. Dah lama mereka duduk. Dan akhirnya naik raja yang berbeza-beza. Dan naiklah Ramses berapa yang dikatakan Ramses II Fir'aun tu. Bila dah naik itu, mereka menjadi hamba abdi. Bila menjadi hamba abdi, Nabi Musa muncul untuk membebaskan mereka. Dan balik kepada Palestin balik. Nampak tak pusingan dia macam tu? Okey. Maka di sini 12. Allah sebutkan 12. Okey, kita lihat. Allah memerintahkan para hambanya beriman supaya menepati janji yang telah Allah ambil dari mereka lewat lisan hamba dan rasulnya Muhammad, dan memerintahkan supaya menegakkan kebenaran, bersaksi dengan adil. Dia pun mengingatkan bahagian nikmat yang diberikan kepada mereka, baik bersifat zahir ataupun bersifat batin, iaitu kebenaran dan petunjuk yang diberikan kepada mereka. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada mereka bagaimana dia mengambil perjanjian atas orang-orang sebelum mereka di kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, ketika mereka membatalkan janji-janji mereka. Maka akibatnya Allah melaknati mereka serta mengusir mereka dari pintunya, dan dia menutup hati mereka sehingga tidak bisa mencapai hidayah dan agama hak, iaitu ilmu yang berguna. Okey, maka di sinilah Allah katakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. 12 orang pemimpin ini adalah dari 12 adik-beradik Bani Israel ni. Adik-beradik anak Yakub ni, yang 12 orang dikeluar. Ya, 12 orang keturunan. Dan banyak dah. Ketika itu banyak dah. Oleh kerana itu, kalau kita tengok ayat Quran disebutkan bila berkaitan dengan Yahudi mesti 12. Ya. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ashara. Okey. Allah sebutkan waktu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk air kepada Bani Israel. Lalu Allah kata pukul dengan tongkat kamu, maka keluar air dengan 12 lubang. Ya, masing-masing tahu dah. Okey, ini tempat air aku, tempat air aku. Begitu juga waktu dibelahkan lautan, berlaku 12 jalan. Semua kabilah masing-masing. Ya, ini dia kedudukan kabilah mereka. Jadi, mereka ini para nabi, bagi mereka itulah kaedah dia. Peringkat awal okey. Ya, peringkat awal okey.
tetapi lama kelamaan dia jadi tak okey. Ya, dia jadi tak ikut arahan para nabi, yang mana dia nak diikut, yang mana dia tak nak dibunuh para nabi. Dan di antara perkara yang menyakitkan, di antara pembunuhan yang dilakukan dengan dibunuh para nabi dengan begitu zalim, dibelah kepala dia. Misalnya dalam kisah Nabi Yahya mati digergaji. Ya, ada nabi-nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menceritakan, aku nampak pada batu yang dikatakan dekat dom, rock dome, ya. Tu kan. Batu itu adalah tempat, satu tempat yang berlaku macam kiblat mereka lah. Untuk beribadat mereka kena masuk tempat-tempat yang begitu. Lalu batu tu mereka guna untuk hempak kepada nabi-nabi yang mereka tak suka. Dia hentak, mengalir darah kat situ. Kalau nak kenal Bani Israel, ya, kita kenalkan. Oleh kerana tu, kezaliman mereka sampai ke puncak. Dan bila Nabi mengarahkan kepada mereka, mereka tak ikut. Mereka pusing. Waktu Allah katakan, "Qul hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Kamu sebut je, ya Allah, hittatun satu kalimah, ya Allah ampunilah kami, kan? Lebih kurang macam itu maksud dia. Nescaya kami akan ampunkan dosa-dosa kamu, ya. Tapi apa dia buat? Hintatun tu, ya Allah ampunkan, dia tukar hintatun. Hintatun tu apa dia? Gandum. Kami nak gandum, ya Allah, kami nak gandum. Bukan nak pengampunan. Dahsyat. Dia boleh cakap macam tu. Nabi suruh hintatun, dia tukar hintah. Hintah gandum lah. Dia tukar. Ya. Kita suruh beli ikan, dia beli apa tak tahu kan. Macam itulah. Ya. Bila disebut tu, kemudian bila dikatakan wa id qulna dkhulu, macam mana ayat dia? Wadkhulul baba sujada. Okey, wadkhulul baba sujada. Kamu masuk pintu gerbang tu dalam keadaan tunduk masuk. Ya. Apa dia buat? Pintu gerbang, ya, masuk tunduk sebagai penghormatan. Wadkhulul baba sujada. Dia buat pusing belakang. Biadab. Kalau nak kenal Yahudi, biadab. Dia pusing macam tu sekali. La ilaha illallah. Nanti ayat ni kita akan tengok macam mana dia biadab dengan Nabi Musa. Akan sampai. Ya. Jahat. Bagi saya memang biadab. Dengan para nabi dia boleh bercakap begitu. Ya. Tengok apa di antara dia cakap. Wa idh qala Musa liqaumihi, ayat dia, ayat dalam surah Al-Baqarah tu dia mengatakan, ya, mereka berkata kepada Musa, cuba tengok surah Al-Baqarah. Jahat. Tapi surah Al-Maidah ni memang ada benda-benda ni. Surah Al-Baqarah, kita tengok ayat yang ke ayat yang ke-55. Ini di antara kalimah yang kufur, yang jahat yang dikeluarkan. Apabila Nabi Musa mengarahkan sembahlah Allah, ya, kita beriman dengan kewujudan Allah di Ar-Rahmanu ala arsyis istawa. Ya. Lalu mereka mengatakan apa? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang-terangan. Kerana itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikan. Tu dia. Ini kalimah kufur yang dikeluar.
Musa, kami tak akan beriman dengan kamu. Kami nak tengok Allah dengan mata kepala kami. Kalimah kufur. Jahat ya. Ini di antara kalimah yang paling saya kata, syirik. Jahat betul dia ni. Okey. Banyak kalimah, nanti insya-Allah kalau tak ada halangan saya cuba keluarkan minggu depan ya, semua kalimah-kalimah yang jahat yang dikeluar tak seharusnya dikatakan kepada para nabi. Ya. Okey. Jadi bila kita lihat inilah perangai dia bila mereka lakukan kepada Nabi Musa. Lepas tu belagak pula. Kami adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Lepas dikutuknya Allah, dikata berbagai-bagai kalimah kufur yang dikeluar. Lepas tu dia cerita kamilah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini berdalilkan dalam ayat surah At-Taubah. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah Taubah ada. Sebentar. Kita ambil dulu nanti sebentar. Okey, kita ambil surah Baqarah dulu. Juzuk yang ke pertama. Ayat yang ini ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Itu dia. Dakwa dia, mereka je yang boleh masuk syurga. Okey. Kemudian Allah katakan lagi dalam ayat yang ke-135 surah yang sama. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang yang musyrik. Okey, itu dia. Ini di antara perkara yang Allah ceritakan mereka ni, ingat mereka yang betul. Kemudian mana dia ayat tu? Ala kulli hal, nak menceritakan bagaimana mereka ni mendakwa itu mendakwa ini, tetapi hakikatnya mereka itulah yang paling jahat sampai membunuh para nabi, dan akhirnya mereka itu dilaknati oleh Allah sehingga sampai hari kiamat. Jadi wallahu alam, kita saksikan perkara-perkara begini, orang Yahudi
dalam keadaan yang cukup hina. Baik, kita berhenti kat sini dulu. Ada apa-apa soalan? Jadi okey. Maka pada ayat yang kita faham ni, nanti kita akan sambung balik kerana dia panjang sedikit perbahasannya. Saya akan keluarkan apa yang kalimah-kalimah Yahudi katakan sehingga mereka itu dilaknati. Dan dalam surah Baqarah pun banyak menceritakan pribadi-pribadi dia. Ya, bagaimana mereka membunuh para nabi pun saya akan keluarkan juga maklumat tu. Ya. Pasal apa? Bila mereka boleh bunuh para nabi, manusia biasa bagi mereka tak ada apa-apa. Ya. Itulah Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Maka baik, cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku lupa bihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.